Speech delay ataupun kelewatan pertuturan berlaku apabila perkembangan aspek pertuturan kanak-kanak berlaku lewat berbanding fasa yang sepatutnya dipenuhi berdasarkan umur perkembangan kanak-kanak tersebut. Ia boleh berlaku dalam bentuk sama ada lewat permulaan pertuturan itu berlaku ataupun kegagalan anak untuk mempunyai kelancaran dari segi sebutan ataupun kemampuan untuk memahami komunikasi ataupun ketidakupayaan untuk berinteraksi secara sosial ataupun memahami perhubungan ataupun komunikasi sosial dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kanak-kanak yang berusia 2 tahun sepatutnya sudah memiliki sekitar lebih kurang 50 perkataan yang boleh dituturkan. Daripada perkataan-perkataan ini, kanak-kanak tersebut sepatutnya boleh mencantumkan 2 perkataan menjadi 1 ayat. Contohnya, nak susu. Dan juga sudah boleh mula memahami komunikasi-komunikasi sosial seharian seperti jom pergi, datang dekat Umi. So, ini adalah fasa perkembangan kanak-kanak pada usia 2 tahun. So, sekiranya kanak-kanak tersebut tidak mencapai perkembangan tersebut sedangkan usia sudah mencapai 2 tahun, bermaksud kanak-kanak tersebut mengalami speech delay ataupun kelewatan pertuturan. Speech delay boleh berlaku disebabkan banyak perkara. Namun 4 sebab yang paling lazim adalah: pertama, sebarang gangguan yang berlaku kepada perkembangan otak yang mempengaruhi perkembangan oromotor pertuturan kanak-kanak tersebut. Contohnya condition-condition tertentu dalam masalah kesihatan, contohnya global developmental delay, syndrome Down ataupun genetic condition yang tertentu ataupun masalah cerebral palsy. Yang kedua, kanak-kanak yang mengalami masalah neurodevelopmental disorder, sebagai contoh autism spectrum disorder. Nombor 3, sekiranya berlaku masalah sensori, masalah perkembangan deria, contohnya kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, kanak-kanak yang mempunyai mungkin banyak masalah kesihatan yang memberi impak kepada perkembangan audiologi ataupun telinga kanak-kanak tersebut. Dan yang keempat, bila berlaku kurangnya rangsangan dalam kehidupan kanak-kanak tersebut, contohnya kurang komunikasi dalam keluarga ataupun kanak-kanak yang terlalu obses dengan gadget sehingga tidak ada interaksi sosial berlaku seharian. So, ini antara punca-punca yang mungkin kita perlu explore untuk kita pastikan apa sebenarnya sebab kanak-kanak tersebut mempunyai masalah pendengaran, masalah pertuturan, maaf. So, yang terakhir adalah apa yang ibu bapa perlu lakukan untuk memastikan anak-anak ini dibantu. Yang pertama, ibu bapa kena tahu apakah perkembangan yang sepatutnya anak mereka penuhi berdasarkan perkembangan usia anak tersebut, cara tentang perkembangan mereka. Nombor 2, bawa anak untuk penilaian doktor bermula daripada klinik kesihatan, dan fasa-fasa seterusnya bergantung kepada apa yang didapati berpotensi untuk menjadi punca kepada anak tersebut lewat bertutur. Yang ketiga, pastikan anak ini mempunyai rangsangan yang mencukupi, berkomunikasi, bermain bersama, komunikasi yang jelas, pengulangan dalam komunikasi kita seharian supaya anak-anak ini boleh belajar berdasarkan komunikasi orang dewasa yang ada di sekeliling mereka. Yang keempat, pastikan anak dilibatkan dengan aktiviti-aktiviti yang membolehkan perkembangan komunikasi mereka berkembang. Contohnya bermain 2 hala, bermain dengan rakan sebaya dan sebagainya. Dan akhir sekali, sekiranya anak masih ada masalah perkembangan, walaupun kita telah mencuba banyak perkara untuk kita membantu perkembangan anak, pastikan anak dapat bantuan profesional seperti assessment audiologist, terapi oleh speech and language pathologist untuk anak dapat bantuan yang sewajarnya.